berguna untuk menyampaikan kuliahnya pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di hari dan di bulan yang mulia ini. Kita dah masuk hari yang kedua bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan bulan yang sangat istimewa di dalam Islam. Kelebihan-kelebihannya cukup banyak. Jadi tajuk kita pada malam ini pun cerita berkaitan dengan amal ibadat di awal 10 bulan Zulhijjah dan fadilat bulan Zulhijjah, insya-Allah. Nabi SAW pernah menyatakan apabila kita sudah berumur 60 tahun dan ditakdirkan kita mati, maka ketika itu tidak ada lagi pelepasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita berkata, ya Allah, pendeknya umur aku. Ya Allah, tak sempat aku nak buat amal ibadat. Ya Allah, tak sempat nak datang ke masjid. Ya Allah, tak sempat nak mengaji, bersedekah dan seumpamanya. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi umur yang panjang kepada kita. Umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita 60 tahun itu sudah cukup untuk kita melakukan amal ibadat, untuk kita datang ke masjid, untuk kita bersedekah, untuk kita mengaji dan seumpamanya. Nabi SAW menyebut dalam hadisnya, iza balagha ar-rajulu min ummati 60 sanah, apabila telah sampai seorang lelaki daripada umatku akan umurnya 60 sanah, 60 tahun, faqad a'zarallahu ilaihi fi maka Allah tidak memberi pelepasan daripada umur tersebut dengan dia menyatakan bahawa pendeknya umurku, tak sempat nak beramal ibadat. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua, Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita bulan Ramadan. 60 tahun kita hidup bersama dengan bulan Ramadan. Sejak daripada kita balik mungkin umur 13 tahun sampai ke sekarang. Takkan kita tidak boleh melipat gandakan amal ibadat kita pada bulan Ramadan. Belum lagi bulan-bulan yang lain. Dan salah satu daripada bulan yang sangat istimewa di dalam Islam adalah bulan-bulan haram. Di dalam bulan-bulan haram, 4 bulan haram. Bulan haram ni di antaranya bulan Rejab, bulan Zulkaidah, bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Ini semua bulan-bulan yang mempunyai kelebihan di sisi Allah. Dan di dalam 4 bulan tersebut, salah satu daripada bulan yang sangat istimewanya tuan-tuan adalah bulan Zulhijjah. Kerana bulan Zulhijjah ini disebut di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bersumpah di dalam Al-Quran tentang kemuliaan bulan Zulhijjah, khususnya pada 10 awal bulan Zulhijjah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri wa layalin ashr, demi waktu fajar dan hari 10, hari yang ke-10, hari 10, wa layalin ashr, malam-malam dan hari 10 itu adalah asyara Zulhijjah, kata ulama. Itulah dia 10 awal bulan Zulhijjah. Wa hadza ma alaihi jumhur mufassirin wal khalaf. Inilah pandangan jumhur ahli mufassirin dan juga ulama khalaf. Dan berkata Ibn Katsir di dalam tafsirnya, inilah pendapat yang sahih. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di antara kelebihan dan fadilat 10 awal bulan Zulhijjah adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri bersumpah di dalam Al-Quran tentang kelebihan bulan tersebut. Dan apabila Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, ia menunjukkan kemuliaan. Wa iza aqsamallahu bi syai'in, apabila Allah bersumpah dengan sesuatu benda yang disebut dalam Al-Quran, dalla ala haza azamu makanatihi, kata ulama, ini menunjukkan bahawa ia menunjukkan betapa mulianya kedudukan ataupun mulianya bulan tersebut dan kelebihan-kelebihan bulan tersebut. Iz al-azim, kerana Allah bersifat al-azim, la yuqsimu illa bil azim, tidak akan bersumpah melainkan perkara tersebut mesti perkara yang
sangat hebat, perkara yang sangat penting. Bahkan juga disebut di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kelebihan 10 Zulhijjah. Hadis yang diriwayat daripada Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala afdalul ayyam ad-dunya, seafdal hari di dunia ayyamul ashr, 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, maka dengan sebab itulah belum terlambat untuk kita bertaubat, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menjauhi diri kita daripada dosa dan noda di dalam bulan-bulan haram, khususnya di dalam bulan Zulhijjah. Di awal bulan Zulhijjah ini, kerana Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan ini, dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita melakukan maksiat, bahkan disunat, bahkan digalakkan kepada kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala ala lisani Nabi Nuh alaihi salam, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka aku telah meminta kepada kaumku, kata Nabi Nuh, beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, yang Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midrara, apabila kita bertaubat kepada Allah, Allah redha kepada kita, Allah akan bagi rahmat kepada kita dengan menurunkan rahmatnya berbundung-bundung. Nah, wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah sediakan kepada kamu, Allah akan memulihkan kepada kamu harta-harta kamu. Allah akan bagi balik harta-harta kepada kita sepanjang kita berada di dalam PKP ini. Wa banin, dan anak-anak kita juga insya-Allah diberkati oleh Allah. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan demikian juga Allah sediakan kepada kamu syurga-syurga yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai. Apatah lagi ketika mana kita berhadapan dengan wabak Covid, selain daripada kita mengambil langkah SOP seperti mana yang telah ditetapkan oleh pihak yang berautoriti, khususnya Kementerian Kesihatan, kerajaan kita, dalam masa yang sama hendaklah kita kembali kepada Allah, bertaubat kepadanya, kita berdoa kepadanya, dan kita menjauhi daripada dosa. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad arsalna ila umamin min qablik, sesungguhnya kami telah utuskan umat-umat sebelum daripada kamu wahai Muhammad, fa akhaznahum bil ba'sa, maka kami uji mereka dengan kebeluran, wad-dharra, dan juga dengan penyakit, la'allahum yatadarraun, mudah-mudahan mereka merendahkan diri dengan insah taubat, meninggalkan maksiat. Falaula iz ja'ahum ba'suna tadarraun, maka alangkah baiknya jika sekiranya mereka berdoa kepada Allah dengan merendahkan diri, yakni insah dan bertaubat kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum, tetapi sebaliknya hati manusia ini amat keras dan semakin keras. Sebab itulah kembalilah kita kepada Allah dengan bertaubat kepadanya. Mari sama-sama kita beristighfar insya-Allah. Astaghfirullah rabbal barayan, astaghfirullah minal khatayan, astaghfirullah rabbal barayan, astaghfirullah minal khatayan. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan maqbulan wa wahab li rizqan wasi'an wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah rabbal barayan, astaghfirullah minal khatayan, astaghfirullah rabbal barayan, astaghfirullah
minal khataya. Yang kedua tuan-tuan, di antara kelebihan bulan Zulhijjah, padanya ada amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah puasa sunat pada bulan Zulhijjah. Berapa hari kita disunatkan kita berpuasa pada bulan Zulhijjah? Kita disunatkan berpuasa pada bulan Zulhijjah tuan-tuan bermula daripada 1 sehingga 9. Hari ini dah masuk 2 dah. Besok dah masuk 3. Hari Rabu semalam dah 22 hari bulan. Nah, hari ini 23 Julai 2 Zulhijjah. Besok belum terlambat lagi. Hari Khamis 3 Zulhijjah bersamaan 24 Julai. Marilah sama-sama kita memulakan puasa sunat kita di dalam bulan ini, kerana Allah bersumpah dengan kemuliaan bulan ini. Kerana Nabi SAW menyebut seafdal hari adalah bulan-bulan Zulhijjah. Dan seterusnya kita berpuasa sunat pada hari Jumaat 25 hari bulan, 5 Zulhijjah 26 hari Sabtu, 6 Zulhijjah pada hari Ahad 27, 7 Zulhijjah 28 hari bulan, 8 Zulhijjah 29 Julai, dan kemuncak puasa kita adalah pada 9 Zulhijjah, yakni 30 Julai. Jadi perbanyakkanlah amalan puasa. Kalau boleh 9 hari, kalau tak dapat 9 hari pun jangan kita tinggalkan tuan-tuan puasa sunat hari Isnin, hari Khamis. Kerana kita akan dapat 2 pahala. Yang pertama pahala bulan Zulhijjah, yang kedua kita dapat pahala hari Isnin, hari Khamis. Dan pada 9 hari bulan itu adalah kemuncaknya tuan-tuan. Jangan tinggalkan puasa pada 9 hari bulan yang disebut sebagai puasa hari Arafah. Tetapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan kepada kita berpuasa. Kalau tak boleh puasa start daripada 1 Zulhijjah, jangan tinggalkan 8 dan 9. 8 dia panggil hari Tarwiyah. Kenapa dikenali dengan hari Tarwiyah? Kerana Nabi Ibrahim alaihissalam mengenal pasti mimpi yang telah didatangkan oleh Allah itu adalah mimpi Allah, bukannya mainan tidur, supaya disembelihkan anaknya pada 8 hari bulan. Maka malaikat Jibril telah memberitahu, hai Ibrahim, mimpi kamu 2-3 hari yang lepas dalam bulan Zulhijjah ini adalah mimpi yang benar. Kamu diperintahkan menyembelih anak kamu pada 10 hari bulan. Maka pada 9 hari bulan ini telah mengerjakan, dia bawa anaknya bersama dengan talinya sekali untuk sembelih anaknya tuan-tuan berdekatan dengan Arafah. Jadi bagi orang yang melakukan ibadat haji, utama bagi mereka adalah ibadat haji, dan bagi kita yang tidak melakukan ibadat haji adalah 10, 11, 12 dan 13 kita tidak boleh berpuasa. Yang ke-11 dikenali Yaumul Adha, Yaumun Nahr, hari sembelih, hari kita berpuasa. Hari 11, 12 dan 13 dikenali dengan hari tasyrik, haramkan kepada kita berpuasa. Jadi kelebihan bulan Zulhijjah lagi, Arafah, anna fiha yaumul Arafah. Hari Arafah ini disifatkan oleh baginda Rasulullah di dalam hadisnya, Yaumul Arafah yaumul hajjul akbar. Itulah haji yang paling agung. Hari Arafah juga disebut dalam hadis Nabi Yaumul Maghfirah Az-Zunub, hari di mana Allah mengampunkan akan dosa hamba-hambanya. Di hari tersebut syaitan-syaitan tuan-tuan, kerana sebelum ini mereka telah berjaya menggoda anak Adam, tiba-tiba pada hari Arafah Allah telah mengampunkan semua dosa anak Adam yang berkumpul di padang Arafah, dan juga anak Adam yang berpuasa sunat tersebut bagi mereka yang tidak mengerjakan ibadat haji. Hari Arafah juga disebut di dalam hadis Nabi Yaumul Itqu minan Niran, hari di mana paling ramai Allah bebaskan umatnya daripada api neraka. Alangkah ruginya bagi kita yang tidak mengerjakan ibadat haji tuan-tuan, kalaulah kita tidak mengambil peluang dengan kita berpuasa sunat pada hari Arafah ini. Itulah hari 9 Zulhijjah tuan-tuan. Sedangkan orang yang melakukan ibadat haji diberi kelebihan oleh Allah dan ditakdirkan oleh Allah, kita tahun ni kena Covid, tak bolehlah buat ibadat haji kan. Tak apalah tuan-tuan, kita boleh lagi melakukan ibadat puasa pada hari Arafah.
yastahibu li ghairil hajj, disunatkan bahkan digalakkan kepada mereka yang tidak menunaikan ibadat haji an yasum yaumal arafah, untuk kita berpuasa sunat hari Arafah. Apakah fadilat dan kelebihan kita berpuasa sunat hari Arafah pada 9 Zulhijjah? Puasa sehari pada hari Arafah, tuan-tuan, dia dapat menghapuskan dosa 2 tahun kita. Apa dalilnya? Dalilnya sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siyamul yaumul arafah, berpuasa pada hari Arafah, ahtasibu ala Allah, aku mengharapkan ganjaran daripada Allah, an yukaffiras sanatal lati qablahu, supaya Allah mengkifaratkan, mengampunkan, menghapuskan dosa-dosaku setahun sebelum daripada ini, yakni tahun 2019, wasanatal lati ba'dahu, dan setahun yang akan datang, yakni tahun 2021. Wasiyamul yaumul asyura, sebaliknya kalaulah kita berpuasa pada hari Asyura 10 Muharram, ahtasibu ala Allah, aku mengharapkan ganjaran pahala daripada Allah, an yukaffira sanatal lati qablahu, hanya boleh mengampunkan dosa setahun yang lepas sahaja. Begitulah kelebihan puasa yaumul Arafah, 2 tahun berbanding dengan puasa yaumul Asyura. InsyaAllah kita akan berpuasa yaumul Asyura juga, insyaAllah, bila sampai masanya. Yang keenam di antara kelebihan, tuan-tuan, bulan Zulhijjah, di dalamnya ada terhimpun segala ibu ibadat di dalam Islam. Di dalamnya ada ibadat solat. Dalam bulan lain ada ibadat solat, bulan ini ada ibadat solat. Dalam bulan lain, bulan Ramadan, diperintahkan kepada kita berpuasa. Pada bulan ini juga kita disunatkan berpuasa. Bahkan tidak ada satu amal ibadat yang diperintahkan di dalam bulan lain melainkan hanya bulan ini, iaitulah ibadat haji. Bahkan ibadat umrah, bulan lain boleh kita buat, bulan ni kita boleh buat. Tidak ada ibadat yang boleh kita buat di dalam bulan lain, hanya ada pada bulan ini, itulah ibadat korban. Inilah istimewanya bulan ini, tuan-tuan. Bahkan sedekah ada pada bulan lain dan ada juga pada bulan ini. Wa qala al-Hafiz Ibnu Hajar fi Fathil Bari, berkata Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu nama penuhnya. Asqalani ada satu bandar di Palestin, tuan-tuan. Ulama daripada Palestin ni ramai, tuan-tuan. Di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan Imam Syafi'i kita sendiri pun lahir daripada Palestin, daripada Gaza. Ramai ulama daripada Palestin ni. Wallazi yazharu anna sababa fi imtiyazi asyara Zulhijjah, yang jelasnya kenapa Allah Subhanahu wa taala telah memilih 10 bulan Zulhijjah ini, 10 awal bulan Zulhijjah, limakanil ijtima' ummahatul ibadah fihi, kerana terhimpun di dalamnya ibu kepada segala ibadat. Itulah dia solat, puasa, zakat. Zakat tak adalah. Zakat pun boleh kita tunaikan pada bulan ini kan. Ibadat haji yang tak ada pada bulan yang lain, ibadat korban. Itulah istimewanya, tuan-tuan. Wala ya'ti zalika fi ghairi, sedangkan ibadat haji tak ada bulan lain, ibadat korban tidak ada pada bulan lain. Yang ketujuh, tuan-tuan, di antara kelebihan, tuan-tuan, bulan ini adalah hari-hari di mana diisytiharkan oleh Nabi lebih baik daripada kita berjihad. Itu dia, tuan-tuan. Tahukah kita bahawa 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah ini dia dapat memberi pahala yang lebih besar daripada jihad? Apa dalilnya? Hadis yang diriwayat daripada Ibnu Abbas bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min ayyamin amalus soleh fiha, tidak ada suatu hari di mana kita beramal soleh padanya, ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah, min hazil ayyam, melainkan pada hari-hari ini, yakni ayyamul asyar, kata Nabi, yakni 10 awal bulan Zulhijjah. Maka para sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, walaupun kami berjihad fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah, ya, kita beramal pada bulan ini, terutamanya bagi orang yang buat haji, dia buat haji betul-betul, lebih afdal daripada jihad sunat. Kalau negara kita dilanda, diserang oleh negara musuh, ketika itu afdalnya jihad lah. Ini nak ceritanya dalam keadaan bukannya darurat, dalam keadaan biasa.
dalam keadaan biasa. Kalau orang yang buat ibadat haji, tuan-tuan, ketika itu yang afdalnya adalah kita buat ibadat haji dan kita bersungguh-sungguh buat ibadat haji. Dah. Walal jihad fi sabilillah, walaupun kamu berjihad fi sabilillah, melainkan kata Nabi, illa rajulu kharaja bi nafsihi wa mali, dia pergi berperang, dia keluarkan harta bendanya, dia korbankan jiwa raganya dan dia mati syahid. Dia tidak balik lagi lah. Jadi orang yang keluar fi sabilillah dengan harta bendanya, berjuang fi sabilillah dengan jiwa raganya, tuan-tuan, memanglah pahalanya sangat besar. Memang tidak boleh lawan lah. Itu maksud baginda Rasulullah. Jadi kesimpulannya, tuan-tuan, perbanyakkanlah amal soleh pada 10 pertama daripada bulan Zulhijjah ni. Rugilah kita kalau kita tak ambil peluang. Mungkin tahun depan kita dah tak jumpa lagi dah bulan ini. Dah ramai dah sahabat-sahabat kita, tuan-tuan. Tengok Ramadan yang lepas tak ada dah lah. Lepas daripada Ramadan PKP, mana sahabat kita ni dah. Saya bertanya khabar juga, tak payah sebut lah. Oh, dah mati dah ustaz, Ramadan yang lepas tak sempat lah. Jadi puasa sunat 1 hingga 9 cuba kita buat lah. Kalau tak mampu 8 dengan 9 tu jangan kita tinggalkan. Kemudian solat sunat. Solat sunat banyak lah. Nak semayang sunat tasbih kau ikutlah, tapi yang paling pentingnya semayang sunat qabliyah ba'diyah tu. Qabliyah ba'diyah tu jangan tinggal. Solat sunat duha, solat sunat witir yang Nabi tak pernah tinggal ni. Solat macam-macam lagi. Doa dan zikir kita kena ada doa zikir kita. Bacaan Al-Quran, tadabbur Al-Quran, perbanyakkanlah infak, sedekah, menyebar luaskan salam. Bagi salam. Tu pahala sangat besar. Kemudian salawat kepada Nabi kita, amalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi, gosok gigi, buat baik kepada orang, tolong orang, senyum, eratkan silaturahim ukhuwah, kita masak lebih, kita bagi kepada saudara-saudara kita, jiran-jiran kita buka puasa, hadir majlis ilmu, nasihat menasihati dan macam-macam lagi lah, tuan-tuan. Jadi para salafus salih mereka menghidupkan siang dan 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah dengan memperbanyakkan amal ibadat, kerana mengejar kelebihan disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang seterusnya berbanyakkanlah zikrullah pada bulan ini. Ma min ayyamin a'zamu indallah, tidak ada suatu hari yang lebih besar di sisi Allah, wala ahabba ilahi, bahkan yang lebih dicintai oleh Allah, amalu fihinna min hazil ayyamin asyar, melainkan kita beramal ibadat di 10 awal bulan Zulhijjah. Fa aksaru fihinna, maka perbanyakkanlah oleh kamu min tahlil, sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, wa takbir, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, wa tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, wa tasbih, subhanallah, subhanallah. Dan diriwayatkan daripada Bukhari bahawa Ibnu Umar dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yukhrijani ila suq. Mereka ni apabila 10 awal bulan Zulhijjah dia suka pergi ke pasar. Bukan semata-mata untuk membeli, tetapi dia bertakbir di pasar. Fa yukabbira wa yukabbirani, kedua-duanya bertakbir. Yukabbiran nas bi takbirihima, supaya manusia ni tidak lalai berjual beli dan diikuti oleh manusia yang lain bertakbir bersama dengan Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah. Jadi tujuannya supaya kita tidak lalai lah pada bulan ini, tuan-tuan. Hidupkanlah lidah kita sentiasa basah dengan mengingati Allah. La yazulu lisanuka ratban min zikrillah. Itu matlamatnya, tuan-tuan. Kemudian, tuan-tuan, pada hari bulan Zulhijjah ini, terutama 10 awal bulan Zulhijjah, terdapat satu hari yang Allah sebut dalam Al-Quran, yang Allah sebut sebagai hari ayyamul ma'lumat, hari yang tertentu yang disyariatkan kita menyebut namanya. Apa dalilnya? Dalilnya, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj, liyashhadu manafi'a lahum, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka apabila mereka pergi menunaikan ibadat haji itu. Wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka ini menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Ala ma razaqahum min bahimatil an'am,
di atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang-binatang ternakan. Fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Maka makanlah ibadat korban kamu dan sebahagiannya bagikanlah pada fakir miskin. Maka jumhur ulama menyatakan dalam ayat ini Tuhan sebut ayyamil ma'lumat, hari-hari yang tertentu yang kita diperintahkan supaya mengingati Allah, ia asyara Zulhijjah, adalah bermula daripada 1 sehingga 10. Inilah pendapat Ibn Umar dan Ibn Abbas. Inilah tuan-tuan hari yang disebut dalam Al-Quran supaya kita berzikir kepada Allah banyak-banyak. Dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menyebut ayyamul ma'dudat. Ayyamul ma'dudat juga digalakkan kepada kita berzikir nama Allah. Wa zkuru smallahi fi ayyamin ma'dudat. Maka hendaklah kamu menyebut Allah di hari-hari yang tertentu. Apakah maksud hari-hari tertentu? Itulah dia tuan-tuan pada 11, 12 dan 13 hari tasyrik. Ada. Ayyamin ma'dudat, ayyamin ma'lumat adalah 1 sehingga 10. Ayyamin ma'dudat dalam surah yang lain adalah bermula daripada 11 hingga 13. Yakni hari tasyrik. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala isma alaih. Barang siapa yang nak bermalam 2 malam di Mina, tidak ada dosa baginya. Kita buat nafas awal. Wa man ta'akhkhara fala isma alaih. Barang siapa yang nak tidur, yang nak melontar 3 hari di Mina, tidak ada dosa baginya. Tuhan bagi pilihan kepada kita buat nafas awal ataupun nafas sani. Limanittaqa, cek hati kamu. Sebab apa kamu nak buat nafas awal? Kenapa nak buat nafas ni? Limanittaqa, kembali kepada takwa kita. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Yang pentingnya kita bertakwa kepada Allah kerana akhirnya kita akan kembali. Inilah bekalan yang kita akan bawa berjumpa dengan Allah. Ibadat haji kita, ibadat korban kita, zikir kita kepada Allah. Itulah tuan-tuan yang Allah nak tengok daripada kita sepanjang kita hidup 60 tahun. Kemudian seterusnya amalan yang boleh kita lakukan tuan-tuan. Ni perbanyakkanlah qiyamul lail, sembahyang malam lah. Sebelum subuh tu kita bangun dan kita berzikir lah. Berkenaan qiyamul lail pada 10 awal bulan Zulhijjah ini dia sangat digalakkan. Ada juga riwayat tentang doa yang mustajab pada 2 malam. Malam raya dan malam yang ke-9, malam yang ke-10 tu, Yaumul Arafah dan malam raya. Inilah pendapat Imam Syafi'i kita dan ulama-ulama yang lain sangat menggalakkan kita menghidupkan malam tersebut dengan berqiyamul lail, dengan berdoa, dengan berzikir. Kebiasaan Sa'id bin Jabir, yakni perawi yang meriwayatkan hadis daripada Ibn Abbas, apabila tiba 10 awal bulan Zulhijjah, beliau sangat bersungguh-sungguh beramal berqiyamul lail sehingga hampir-hampir tidak terdaya melakukannya. Allahu Akbar. Kita hampir-hampir tidak terdaya nak bangun. Sedap tidur tuan-tuan. Para sahabat tidak terdaya sampai ke nak bangun sembahyang kerana lama sangat dah berzikir daripada awal, sembahyang daripada awal lagi. Dan diriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair, dia telah berkata, janganlah kamu memadamkan pelita pada waktu malam 10 hari bulan Zulhijjah ini, kerana hendaklah kamu beribadat, kerana ibadat ini sangat disukai untuk dilakukan di saat ini. Kalau padam pelita tu maksudnya kita tidur lena lah. Tu nak. Dan Allah sendiri pun telah memerintahkan kita memperbanyakkan zikir. Wa zkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya kamu dapat menyebut nama Allah, berqiyamul lail, berzikir, berdoa pada waktu malam, pada hari-hari yang termaklum. Jadi tuan-tuan, pada waktu maghrib kita datang menuntut ilmu dekat masjid, itu dah kita dah menghidup dah. Malam-malam 10 Zulhijjah tuan-tuan, siang hari kita berpuasa. Siang hari pun kita banyakkan selawat kita kepada Nabi. Naik motor kita berselawat, tempat kerja kita berselawat, tolong isteri kita berselawat, isteri yang masak untuk suami, untuk anak-anak berselawat, berzikir. Benda ni tuan-tuan bukannya khusus kita bangun malam. Kalau kita dapat bangun malam tu lagilah. Macam dengan zikir, selawat ni kan, baca Al-Quran kan boleh kita buat. Walaupun kita duduk buat kerja lain.
Dan akhir sekali yang saya nak sebut pada hari ini tuan-tuan, pada kuliah kita ini, kelebihan 10 awal bulan Zulhijjah ni terdapat padanya yaumun nahrin, anna fiha yaumun nah. Padanya terdapat ibadat korban. Nah, wa huwa afdalul ayyamus sanah. Kata ulama, inilah seafdal hari dalam setahun. Inda ba'di ulama, mengikut pandangan setengah ulama. Kerana Nabi SAW telah bersabda, a'zamul ayyam, sebesar-besar hari indallah di sisi Allah, yaumun nah, adalah hari raya korban, yakni 10 hari bulan Zulhijjah. Summa yaumul qar, kemudian barulah hari yang ke-11, 12, 13. Tu tuan-tuan, rugilah kalau kita tidak buat ibadat korban tuan-tuan. Ibadat pesakit dan ibadat korban. Bagi pesakit, mak ayah kita yang tak boleh datang ke masjid, masih lagi sedar ke, mereka boleh melakukan ibadat korban dan mereka boleh takarrub kepada Allah melalui ibadat korban kerana ganjaran dan pahalanya sangat besar. Maka amat rugilah kalau kita tidak melakukan ibadat korban ini yang datang sekali setahun, sedangkan inilah amalan yang boleh mengampunkan dosa-dosa kita. Sehingga Nabi menggambarkan bahawa setiap bulu, setiap rambut yang ada pada binatang korban itu diampunkan oleh Allah. Bahkan sebelum darah korban itu jatuh ke bumi, Allah sudah mengampunkan dosa kita dan sudah menerima ibadat korban kita. Sebagai contohnya, saya masih lagi ada mak. Masa PKP dulu 73 hari duduk jaga mak. Sebelum ni tak pernah jaga dalam tempoh yang begitu lama. Tanya mak, nak buat ibadat korban tak? Tahun ni tak buat lah. Tak apalah, saya tolong buat untuk mak. Saya buat untuk saya buat untuk mak. Ikutlah, dia kata. Begitu tuan-tuan. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah mengurniakan kepada kamu, hai Muhammad, kebaikan yang banyak dunia akhirat. Oleh itu sembahyanglah kamu kepadanya dan sembelihlah ibadat korban sebagai tanda syukur. Sesungguhnya orang yang bencikan engkau, yang bencikan syariat engkau, dialah yang terputus daripada mendapat sebarang yang diingini. Jadi tuan-tuan, berdasarkan ayat inilah jumhur ulama berpendapat bahawa hukum ibadat korban adalah sunat muakkad, yakni hampir kepada wajib, dekat-dekat dah dengan wajib, yakni sunat yang sangat dituntut. Tarahnya lebih tinggi daripada sunat biasa, nilai pahalanya lebih besar. Begitulah tuan-tuan sinonimnya ibadat korban ini dengan sifat pengorbanan kita. Meskipun begitu ramai di kalangan kita yang tidak mengerjakannya. Tadi Tuan Haji Isa, pengurusi masjid kita, dia kata masih ada lagi kekosongan bagi sesiapa yang nak buat dekat masjid. Tapi itulah kita ni tuan-tuan. Jadi memandang sepi walaupun mereka mampu. Jadi kelompok inilah tuan-tuan yang biasanya berbaris, memohon, menunggu agihan daging korban untuk diberikan kepada mereka daripada penyertaan kawan-kawan mereka. Tidak terlintas langsung dalam hati mereka untuk sama-sama berkorban. Bahkan merasa malu menerima ibadat daging korban. Bahkan kadang-kadang curi-curi pula daging korban tu. Mentang-mentanglah dia petugas, dia pakai ambil aja. Tengok-tengok dah tak ada dah ekor. Mana pergi ekor? Tak ada dah ekor. Itu biasanya ekor yang mula-mula orang ambilnya. Itu. Jadi ibadat korban ni tuan-tuan disyariatkan oleh Allah bermula daripada tahun kedua Hijrah lagi. Dan mempunyai hikmah yang sangat tinggi, bertujuan untuk kita hayati bersama. Rasulullah SAW serius apabila menyebut tentang ibadat korban, sehingga baginda berkata, man wajada sa'atan, barang siapa yang ada kemampuan untuk buat ibadat korban, falam yudahi, dia tak buat ibadat korban, fala yaqrabanna musallana, tak payahlah datang sembahyang. Sebab Allah perintahkan kepada kita, fasalli li rabbika, hendaklah kamu sembahyang. Wanha, lepas tu buat ibadat korban. Lepas sembahyang buat ibadat korban. Siapa yang tak buat, tak payahlah datang sembahyang. Betapa sinonimnya ibadat sembahyang dengan ibadat korban. Cuba tuan-tuan tengok orang Bangladesh, orang Pakistan. Tanya sahabat kita Pakistan, tak Haji Jabir tak mari malam ni. Cuba tanya dia. Bagi dia tuan-tuan ibadat korban adalah wajib. Kita sunat muakkad. Dia wajib bagi mereka berkemampuan.
Sebab itulah tuan-tuan, orang Pakistan ke orang Bangladesh ke tuan-tuan, dia buat ibadat korban. Saya tanya mamak yang potong rambut saya tu tuan-tuan dekat Gombok. Mak, buat ibadat korban? Buat. Buat kat mana? Dekat Bangladesh. Berapa bahagian? 1 ekor. Terkejut kita. Kita 1 bahagian, dia 1 ekor. Sebab dia mampu 1 ekor. Potong rambut je tuan-tuan. Berapa 1 ekor? 2,500. Tapi dekat sini harganya 5,000 dia kata. Tengok tuan-tuan. Tengok hebatnya mereka. Dan mereka ni cari binatang yang besar. Kita bila cari lembu dekat Felda, orang ternak lembu dekat Felda dah. Mat, ada lembu nak korban? Ada. Dah. Mak 5,000 ada, 4,500 ada, 3,500 ada, 2,500 ada. Bagi 2,500 lah. Kita ambil 2,500. Kenapa kita tak ambil yang 5,000? Sedangkan yang besar tu pahalanya lagi besar. Setiap bulu rambut yang ada pada ibadat korban, Allah janjikan dengan ganjaran pahala yang sangat besar. Jadi hadis ini Nabi menyatakan ibadat korban sangat penting kerana itulah tuntutannya hampir kepada wajib. Sikit lagi, naik sikit lagi jadi wajib lah. Dah. Terutama kepada kita umat Islam yang mempunyai rezeki yang lebih lah. Jadi sedarlah selagi mana kita tak mampu nak buat ibadat korban untuk kita bagi makan kepada fakir miskin, macam mana kita nak merealisasikan makna korban dalam diri kita? Jauh lagi lah makna kita ni beriman pada Allah, ketakwaan kita kepada Allah. Kerana sedikit harta pun tak mampu kita nak korban, apatah lagi kita nak berkorban dengan jiwa raga kita, seperti mana sahabat-sahabat kita yang hari ini sedang berjuang di Palestin, di Syria. Apakah fadilat ibadat korban? Dia adalah salah satu daripada syiar-syiar Allah. Sesiapa yang menghidupkan syiar Allah, itulah tanda hati yang bertakwa. Wa man yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang membesarkan syiar Allah, salah satunya adalah ibadat korban. Inilah tanda hati yang bertakwa. Yang kedua, dia mendapat tempat yang mulia di sisi Allah dan merupakan amalan yang paling afdal di hari raya korban. Nabi kata, wahai manusia, sembelihlah korban dengan mengharapkan pahala daripada Allah dengan darahnya. Sesungguhnya darah korban itu jika dia tumpah ke bumi, dia mengambil tempat yang mulia. Yang ketiga tuan-tuan, dia adalah sunnah bapamu Ibrahim. Para sahabat bertanya apakah dimaksudkan dengan adhiyah. Nabi kata itulah sunnah bapamu Ibrahim. Para sahabat tanya lagi apakah yang kami dapat daripada ibadat korban. Nabi kata setiap helai bulu daripada binatang korban akan mendapat kebaikan pahala. Jadi tuan-tuan, selain daripada kita buat dekat masjid di mana-mana, saya nak camping sikit lah. Nak minta izin dengan pengurusi kita bersama dengan tim Aman Palestin Melaka. Kita masih lagi menunggu peluang untuk buat ibadat korban di bumi Palestin dan di Syria. Di bumi para anbiya lah senang, termasuklah di Yaman. Tapi Yaman oleh kerana penyertaannya terlalu ramai, kita dah tutup. Sebab kita target kita lebih kurang berapa ratus lembu, berapa ratus kambing saja. Jadi yang masih ada lagi adalah di Palestin, di Syria. Cuma tuan-tuan mahal sikit lah, 1,900. Sebab manusia pun dia bunuh, apatah lagi binatang. Binatang pun dia bunuh, manusia pun dia bunuh. Dan lembu korban, kambing korban tu memang besar lah, 500 kg berat dia. Kita bawa masuk daripada Australia, New Zealand. Sebab itulah harganya 1,900. Jadi kalau tuan-tuan tak mampu, kita ambil yang daging korban yang kita sembelih di sana pada hari raya korban, hari tasyrik 11, 12 dan 13, kita korban di New Zealand, di Australia, dan kita bawa masuk selepas raya korban untuk diagih-agihkan ke kamp pelarian. Yakni 550 sahaja. Ataupun sedekah korban ni macam mana 350? Misalnya masjid nak buat ibadat korban, katakan satu bahagian 700. Sedangkan ayah ada 100 saja. Tiba-tiba mak bagi 100, ayah dah bagi 100, mak bagi 100. 5 orang lagi anak bagi 100, 500. Jadi 700. Sama dengan konsep 350. Seorang 350, 3 orang 300. Cukup seekor kambing 1,900. Ataupun seekor lembu 14,000, 15,000 kita beli seekor ibadat korban. Jadi itulah tuan-tuan pahalanya. Jadi alhamdulillah pada minggu ini penyertaan ibadat korban di Yaman telah tutup. Jadi kita ada lagi di Palestin dan di Syria. Apa fadilat dan kelebihannya di Palestin dan di Syria? Tahukah anda fadilat kita melakukan ibadat korban di bumi Anbiya, Palestin dan Syria? Yang pertama, pahala ibadat korban dapat pahala jihad. Kita bagi makan kepada orang yang sedang berjihad ni. Ni gambar saya bersama dengan Hamas ni tuan-tuan. Yang kedua, pahala menyantuni anak yatim. Sebab ramai sangat yang mati, tak utamanya para syuhada mati, tinggallah anak yatim.
pahala memakmurkan Masjidil Aqsa, sebab kita juga buat ibadat korban di Masjidil Aqsa. Pahala menyantuni para hufaz Al-Quran, kerana majoriti rakyat Palestin mereka menghafal Al-Quran. Bahkan kita ada tahfiz Al-Quran. Nanti saya tunjuk gambar sikit. Pahala berkorban di bumi para anbiya, dan pahala menzahirkan makna syukur kita dengan kita melakukan ibadat korban. Inilah pahala kita bagi kepada orang yang sedang berjuang, yang mempertahankan saki-baki bumi umat Islam, yang ini di Gaza. Di tebing barat tu Israel boleh masuk sampai ke Masjidil Aqsa, tetapi di Gaza seluas Pulau Pinang, tuan-tuan, alhamdulillah setiap tahun kita buat beratus-ratus ekor kambing lembu. Ini sebagai buktinya. Ni Ken Syria di Lumenan. Ini gambar-gambar tahun lepas ni, tuan-tuan. Alhamdulillah. Cuba tengok tahun 2019. 2019. Sebab apa ada Indonesia ni? Sebab kita ada cawangan aman Palestin di Indonesia, tuan-tuan. Tengok lembu dia, besar-besar lembu dia, tuan-tuan. Kita bawa masuk dah sekarang ni. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ini bahkan aman Palestin kadang-kadang pergi sendiri ke sana. Tak, pergi ke tebing barat. Ini dia daging-daging korban. Kita cepatkan sikit dah. Kibas. Seekor kibas dia besar, bukannya kambing kacang kita kecil je, tuan-tuan. Ini 2017, sempat saya kumpulkan gambar lama-lama. 2017 ini di tebing barat. Tebing barat di Masjidil Aqsa, bahkan kita bawa jemaah yang buat ibadat korban pergi ke tebing barat Masjidil Aqsa, tuan-tuan. Ini 2006 lagi gambar ni. Sebab aman Palestin ditubuhkan 2004. Jadi sedekah korban ni diiktiraf oleh ulama lah, tuan-tuan. Dr. Wahab Zuhaili sebut. Jadi inilah kawasan yang paling terjejah, yakni di Gaza. Dikepung oleh Israel, jalan udara, jalan laut, jalan darat. Satu kawasan yang menghubungkan dengan Mesir ini saja, pintu masuk. Sekarang ni dah ditutup. Penduduknya hari ini dah 2 juta. 363 km persegi seluas Pulau Pinang. Tuan-tuan, dia paling mudarat. Sebelum ni bawa binatang melalui terawung-terawung ni. Tapi hari ini terawung habis ditutup, diletukkan oleh Mesir. Inilah sebahagian daripada gambar-gambarnya. Jadi tuan-tuan, kita menghidupkan 10 akhir bulan Zulhijjah ni kesimpulan dengan yang pertamanya kita menginfakkan paling kurang RM10 satu hari. Contohnya 22 hingga 23 Julai, 1 hingga 8 Zulhijjah kita puasa sunat. Satu hari kita infak RM10 aja, tuan-tuan, ke aman Palestin. 30 Zulhijjah kita puasa sunat hari Arafah dan kita infak. 31 Julai 10 Zulhijjah kita buat ibadat korban. Hari raya Aidil Adha kita berzikir, bertakbir, kita buat ibadat korban dan kita infak. 1 hingga 30 tuan-tuan hari tasyrik juga kita melakukan infak dan seumpamanya. Jadi tuan-tuan, ada diedarkan dia punya pelayas tu. Inilah sebahagian daripada sumbangan tuan-tuan. Bumi Palestin ini bumi Imam Masjid Asy-Syafi'i. Ini Masjid Imam Asy-Syafi'i di Gaza, sempat saya pergi, dan dia telah dibom tahun 2014. Dan saya pun kutip dana, aman Palestin kutip dana, tuan-tuan. Ini sebahagian daripada masjid ketika mana saya pergi ke sana, tuan-tuan. Sedangkan mazhab Syafi'i mazhab yang kedua terbesar. Masya Allah, tuan-tuan, masjid ini, tuan-tuan, saki-bakinya mereka menghidupkan, sayangnya mereka, sebab mereka semua mazhab Syafi'i. Maka kita pun kutiplah dana, tuan-tuan, dan kita membinanya. Tuan-tuan. Jadi alhamdulillah kita bina balik masjid tersebut. Jadi pada tahun 2019, 1 hari bulan 2019 telah dirasmikan. Masjid ini dah siap, sumbangan daripada rakyat Malaysia, dihadiri oleh menteri-menteri, ahli-ahli parlimen, ulama-ulama di Gaza, dan dirasmikan sendiri oleh Ismail Haniyeh, Perdana Menteri Gaza, tuan-tuan. Yang kedua, kita wakafkan bina sekolah Al-Quran yang bernilai 4.3 juta. Ini duit Malaysia juga, rakyat Malaysia. Alhamdulillah kita telah bina sekolah tersebut, tuan-tuan. Sekolah tahfiz Malaysia di Gaza. Dah siap hasil daripada wakaf. Kemudian yang ketiga, sekolah anak yatim yang bernilai 2 juta. Ini sebahagian wakaf-wakaf. Yang keempat, yang belum lagi siap, hospital Malaysia di Gaza. Ni bersama dengan Menteri Kesihatan di Gaza tu, saya pergi tahun 2-3 tahun yang lepas. Ini dia punya sebahagian daripada hospital tersebut. Ini bilik mayat dia, tuan-tuan. Ini peralatan-peralatan, dan di hospital Syifa sendiri pun kita hantar dia punya bantuan. Jadi sebelum daripada hospital siap, kita bagi dahulu peralatan ini kepada hospital Syifa, yakni hospital yang tertua dekat Gaza. Dan kita juga, tuan-tuan, memberi sumbangan bas untuk mengimarahkan Masjidil Aqsa. Ini sumbangan rakyat Malaysia. Selain daripada kita menginfakkan duit kita, kita hantar untuk kawasan pertanian. Kita beli dia punya telaga tiup di bawah padang pasir itu ada sungai. Alhamdulillah, tuan-tuan. Ini adalah sumbangan daripada rakyat Malaysia. Jadi kalau tuan-tuan nak infak untuk hospital di Gaza, boleh dapatkan dengan aman Palestin lah. Kita sediakan sijil wakaf yang bernilai 100
yang bernilai RM1 dan tolong niatkan untuk ibu bapa kita sekali, insya-Allah kita dapat pahala, ibu bapa kita dapat pahala. Macam mana niatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Aku mewakafkan wang RM1 ini untuk perjuangan membebaskan Masjidil Aqsa dan Palestin dengan membina hospital ataupun dengan apa-apalah untuk aku dan ibu bapa aku. Kita dapat pahala, ibu bapa kita dapat pahala. Kesian ibu bapa kita yang sudah meninggal dunia. Mereka menanti wakaf daripada kita, sedekah daripada kita. Terima kasih banyak-banyak kepada pengurusi masjid. Terima kasih banyak-banyak kepada muslimin, muslimat semua. Jadi cubalah kita hidupkan 10 akhir bulan Ramadan ini dengan puasa sunat, dengan amalan-amalan sunat, di antaranya infak. Pahalanya sangat besar bagi mereka yang berinfak fi sabilillah dan juga ibadat korban. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah wa syarrid dunya wa syarril akhirah. Ghafarallahu lana wa lakum ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillah. Taqabbalallahu minna wa minkum.